Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurni Samsila Osman dalam buletin bernama untuk waktu ini, dan kita mulakan dengan laporan utama berita. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenal pasti 11 daerah di beberapa negeri bagi kawasan berisiko tinggi yang diklasifikasikan sebagai zon merah COVID-19. Ia berikutan terdapat lebih daripada 41 kes dicatatkan di daerah-daerah tersebut. Menerusi perkongsian KKM di laman Facebook rasminya hari ini, 11 daerah yang dikenal pasti ialah Lembah Pantai, Petaling Jaya, Hulu Langat, Seremban, Johor Bahru, Keluang, Gombak, Titiwangsa, Kota Baru, Hilir Perak dan Kinta. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, pengenal pastian kawasan zon merah ini sangat penting supaya pencegahan awal dapat dilaksanakan dalam usaha mengekang penyebaran wabak ini. Justru pihak KKM termasuk Majlis Keselamatan Negara MKN menyeru dan meminta agar penduduk yang tinggal di daerah yang tersenarai tersebut supaya mengambil langkah pencegahan dengan sebaiknya serta mengikuti semua arahan PKP. Bahawa terdapat 16 kes. Kerajaan mengumumkan melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Keluang, Johor berkuat kuasa mulai tengah malam Khamis hingga 9 April. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan berkata, langkah itu diambil selepas Kementerian Kesihatan Malaysia mengesahkan terdapat 83 kes positif COVID-19 direkod di daerah Keluang dengan 61 kes adalah dari dua kawasan tersebut. PKPD itu melibatkan 3,570 orang penduduk tempatan daripada 650 keluarga. Pelaksanaan adalah bagi membendung jangkitan COVID-19 menular keluar dari kawasan tersebut selain membolehkan aktiviti pengesanan kes dari rumah ke rumah dilaksanakan. Dengan pelaksanaan perintah itu, semua penduduk tempatan dan pelawat yang telah berada di kedua-dua kawasan tidak dibenarkan keluar rumah sepanjang tempoh PKPD dikuatkuasakan. Pelawat juga tidak dibenarkan masuk ke kedua-dua kawasan itu. Semua aktiviti perniagaan akan dihentikan dengan makanan asas yang mencukupi untuk tempoh 14 hari akan dibekalkan kepada semua penduduk tempatan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bagi memudahkan urusan, pangkalan perubatan ataupun medical base akan dibuka di kawasan PKPD. Semua laluan keluar masuk akan ditutup dengan polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia digerakkan bagi mengawal seluruh kedua-dua kawasan itu. Penduduk yang memerlukan bantuan atau mempunyai sebarang pertanyaan boleh menghubungi talian khas 07 77 35 224 atau 07 77 22 434. Sebanyak 235 kes baru positif COVID-19 dilaporkan setakat 12 tengah hari semalam, menjadikan jumlah kes positif di Malaysia sebanyak 2,031 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu, 60 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan di Seri Petaling. Berdasarkan siasatan awal, daripada 235 kes baru yang dilaporkan, sebanyak 60 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan di Seri Petaling. Manakala baki 175 kes masih lagi dalam siasatan. Jelasnya, sehingga kini 45 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan 32 kes daripada jumlah itu memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Centre CPRC Kebangsaan, sehingga kini terdapat pertambahan 4 lagi kes kematian berkaitan COVID-19. Laporan terbaru tersebut dan 2 lagi laporan melalui siaran di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan malam dan pagi tadi menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 23 kes. Sementara itu, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah mendedahkan bayi berusia 12 hari merupakan kes positif COVID-19 termuda yang direkodkan setakat ini. Menurutnya, bayi tersebut merupakan mangsa gelombang kedua COVID-19 di negara ini.
Pada muda kalau gelombang pertama ialah 4 tahun, tapi kita ada yang umur yang lebih muda daripada tu, yang 12 hari. Yang tu detail sikit, nanti kita akan bagikan detail sikit ya. Dr. Nur Hisham berkata demikian ketika ditanya mengenai umur kes positif pada sidang media khas di Putrajaya. Mengulas mengenai faktor kematian pesakit positif, beliau berkata antara faktor utama adalah lanjut usia dan mempunyai latar belakang penyakit lain. Sakit contohnya yang mendapat COVID, yang meninggal contohnya, ada 3 faktor risiko yang tinggi ya. Yang satu, umur yang lanjut, contohnya umur 70 tahun ke atas. Yang kedua, mereka mempunyai komorbiditi ataupun penyakit-penyakit yang lain. Contohnya kencing manis, darah tinggi ataupun sakit jantung dan sebagainya. Dan satu lagi, mereka datang pada peringkat yang lewat. Jadi peringkat yang sebagaimana saya katakan semalam, iaitu peringkat keempat dan kelima, di mana mereka ada kesesakan pernafasan. Jadi pada tahap yang tersebut, tahap 4 ataupun 5, kita kena beri bantuan pernafasan. Yang tu ada risiko yang tinggi. Seramai 36 jemaah tabligh Malaysia yang menghadiri Istimak Dunia 2020 Zon Asia di Sulawesi, Indonesia disahkan pulang secara berperingkat menerusi 2 terminal feri antarabangsa di Johor sejak 23 Mac. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata kesemua mereka pulang menerusi terminal feri antarabangsa Setulang dekat Johor Bahru dan terminal feri antarabangsa Puteri Harbour. Menurut Ayub Han, kesemua mereka seterusnya diserahkan kepada Kementerian Kesihatan untuk dibawa ke pusat kuarantin di negeri masing-masing. Mengikut statistik kita ada 30 lagi jemaah tabligh yang akan balik ke Malaysia. Mereka ini akan melalui saringan, tuan-tuan dan puan-puan pun lihat tadi, saringan oleh KKM. Ayub Han berkata hanya tinggal 12 individu di negeri ini yang menghadiri Istimak Tabligh di Masjid Seri Petaling di Kuala Lumpur baru-baru ini dikenal pasti masih belum menjalani pemeriksaan kesihatan. Terdapat seramai 1,716 individu di negeri ini menghadiri perhimpunan berkenaan dan daripada jumlah itu, 1,704 daripadanya sudah menjalani pemeriksaan. Ketibaan 8 jemaah tabligh berkenaan di Terminal Feri Antarabangsa Puteri Harbour Iskandar Puteri pada Khamis. Sebelum ini, KKM dilapor menganggarkan 80 hingga 100 rakyat Malaysia ke Sulawesi bagi menghadiri perhimpunan berkenaan. Penganjur membatalkan perhimpunan yang berlangsung dari 19 hingga 22 Mac itu berikutan kebimbangan penularan wabak COVID-19. Dalam perkembangan lain, Datuk Ayub Han berkata pihaknya tidak akan bertolak ansur dengan orang ramai yang masih ingkar dengan pematuhan PKP. Setakat ini, polis sudah membuka 32 kertas siasatan dan 3 kes pelanggaran PKP ditangkap semalam bakal dituduh di mahkamah. Cita rasa asli bersama haruman yang menawan, campuran bersama buah tunjuk langit serta pegagar, adunan bersama daunan kopi terpilih 7 Cafe, aromanya yang terbaik. Baik, bertemu kembali. Ini berita baru yang kami terima. Terdapat satu lagi pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 yang dilaporkan kepada Crisis Preparedness and Response Centre CPRC kebangsaan sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia sebanyak 24 orang setakat ini. Kes kematian ke-24 ini merupakan seorang warga negara Malaysia berusia 35 tahun. Teruskan bersama Bernama TV untuk berita lebih terperinci.
Baik, kita ke laporan berikutnya. Hari ini merupakan hari ke-10 Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Pastinya tumpuan orang ramai adalah pengumuman pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang akan dibuat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 3 petang ini. Pakej rangsangan ekonomi yang lebih menyeluruh dalam menghadapi cabaran wabak COVID-19 ini dijangka memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ketika menyampaikan perutusan khas yang disiarkan secara langsung menerusi televisyen dan media sosial 2 hari lepas, Muhyiddin berkata menerusi pakej itu semua lapisan masyarakat di negara ini tidak akan dipinggirkan. Saya juga tahu bahawa dalam keadaan ini ramai pihak yang memerlukan sokongan dan bantuan. Pegawai-pegawai saya di Kementerian Keuangan sedang pun bekerja bertungkus lumus menyediakan satu pakej rangsangan ekonomi yang akan memberikan manfaat kepada semua. Sama ada anda ini adalah pemandu teksi, pemandu Grab, petani, pengusaha restoran, penjual nasi lemak, penjual goreng pisang, penjual burger, pekerja harian. Kerajaan akan berusaha sedaya upaya untuk pastikan anda semua beroleh manfaat. Tambahnya menyedari amanah yang dipikul sebagai Perdana Menteri yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebajikan rakyat, beliau akan melaksanakan tugas dengan baik. Dalam pada itu, susulan masih terdapat segelintir masyarakat yang jelas masih engkar dengan arahan berkenaan Perintah Kawalan Pergerakan Kerajaan tidak lagi akan berkompromi terhadap golongan itu. Rakyat Malaysia yang saya kasihi, apa khabar semua? Seperti yang saya janjikan, hari ini saya akan mengumumkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin berjumlah 250 bilion ringgit Malaysia yang akan memberikan faedah manfaat kepada anda semua. Daripada jumlah ini, hampir 128 bilion disalurkan untuk melindungi kebajikan rakyat, 100 bilion ringgit untuk menyokong perniagaan termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dan 2 bilion ringgit untuk memperkukuh ekonomi negara Malaysia. Manakala sebanyak 20 bilion ringgit telah diumumkan dalam pakej rangsangan sebelum ini. Pakej prihatin ini akan menyediakan bantuan segera untuk meringankan beban yang ditanggung oleh anda semua. Sama ada anda seorang nelayan di Kukup, Johor, ataupun pekebun kecil di Jeli, Kelantan. Anda pengusaha chalet di Cerating ataupun penarik beca di Melaka, niaga pasar malam di Kuala Lumpur ataupun pasar tamu di Kundasang. Anda semua akan menikmati faedah ataupun manfaat daripada pakej rangsangan ekonomi yang peduli rakyat ini. Seperti yang saya sebutkan, tiada golongan yang akan tercicir. No one will be left behind. Keutamaan kerajaan pada waktu ini ialah untuk membendung penularan wabak COVID-19. Untuk itu, saya telah mengumumkan peruntukan berjumlah 500 million ringgit kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan bagi meningkatkan lagi keupayaan kementerian, kerajaan akan menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak 1 bilion ringgit bagi pembelian peralatan dan perkhidmatan untuk memerangi COVID-19, termasuklah mendapatkan khidmat kepakaran perubatan daripada perkhidmatan kesihatan swasta. Selain itu, bagi menyokong usaha KKM untuk menjalankan lebih banyak ujian COVID-19, pihak industri insuran dan takaful akan mewujudkan dana khas berjumlah 8 juta ringgit untuk menanggung kos ujian penyaringan yang bernilai sehingga RM300 bagi setiap pemegang polisi dan sijil takaful perubatan yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalani ujian di hospital swasta ataupun makmal swasta.
Di samping itu, syarikat insurans dan takaful keluarga akan menawarkan penangguhan pembayaran premium atau sumbangan untuk 3 bulan bagi pencarum yang sumber pendapatan mereka terjejas akibat wabak ini. Dalam pakej rangsangan ekonomi yang pertama, kerajaan telah bersetuju memberikan allowance khas kepada doktor, jururawat dan kaki tangan perubatan lain yang terlibat secara langsung dalam pengurusan dan pembendungan wabak ini. Saya sedar dalam situasi getir pada waktu ini, kaki tangan kesihatan kita sedang bekerja bertungkus lumus dalam keletihan dan keadaan yang agak tertekan. Namun mereka terus cekal berjuang untuk mengharungi cabaran yang hebat ini. Sebagai menghargai pengorbanan mereka, kerajaan akan meningkatkan allowance khas yang diterima daripada RM400 kepada RM600 sebulan mulai 1 April 2020 sehingga wabak ini berakhir. Pada masa yang sama, kerajaan juga bersetuju memanjangkan allowance khas sebanyak RM200 sebulan kepada anggota tentera, polis, kastam, immigration, anggota Angkatan Pertahanan Awam serta anggota rela yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Allowance ini juga akan dibayar mulai 1 April 2020 sehingga wabak COVID-19 berakhir. Dianggarkan seramai 169,000 kaki tangan tambahan akan mendapat manfaat ini. Saya faham bahawa dalam keadaan bencana seperti yang kita sedang hadapi ini, sebahagian besar saudara-saudari terjejas dari segi sumber pendapatan. Untuk meringankan beban anda, kerajaan akan menyediakan bantuan prihatin nasional. Bantuan prihatin nasional, iaitu pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan hampir RM10 bilion dan buat pertama kalinya akan disalurkan juga kepada kumpulan M40. Mereka ini termasuk pekerja swasta, peneroka felda, petani, nelayan, peniaga kecil dan semua yang tergolong dalam kumpulan M40 dan ke bawah. Jumlah bayaran yang akan dibuat ialah pertama RM1,600 kepada hampir 4 juta isi rumah yang berpendapatan bulanan RM4,000 dan ke bawah. Bayaran RM1,000 akan dibayar pada bulan April 2020 dan RM600 pada bulan Mei 2020. Kedua, RM1,000 kepada hampir 1.1 juta isi rumah yang berpendapatan lebih RM4,000 sehingga RM8,000 yang akan dibayar pada bulan April 2020 sebanyak RM500 dan baki RM500 pada bulan Mei. Ketiga, RM800 kepada 3 juta individu bujang berusia 21 tahun ke atas dan berpendapatan bulanan RM2,000 dan ke bawah. Bayaran RM500 akan dibayar pada bulan April 2020 dan baki RM300 pada bulan Mei 2020. Keempat, RM500 kepada 400,000 individu bujang berusia 21 tahun ke atas yang berpendapatan bulanan lebih RM2,000 sehingga RM4,000. Bayaran sebanyak RM250 akan dibuat pada bulan April 2020 dan bakinya RM250 pada bulan Mei. Di samping itu, baki pemberian tunai di bawah program bantuan sara hidup BSH yang sedang dilaksanakan akan dibayar pada bulan Julai 2020 yang melibatkan peruntukan sebanyak RM3.2 bilion. Saya juga tidak lupa kepada para pelajar institusi pengajian tinggi. Anda juga akan menerima bantuan secara one-off sebanyak RM200 seorang
yang akan dibayar pada bulan Mei 2020. Bantuan ini melibatkan peruntukan sebanyak 270 juta ringgit kepada pelajar di pelbagai peringkat pengajian tinggi termasuk matrikulasi, college community, politeknik, IPTA dan IPTS. Begitu juga dengan golongan mudah terjejas seperti warga emas dan kanak-kanak di rumah perlindungan, orang kelainan upaya ataupun OKU, golongan gelandangan dan orang asal. Kerajaan akan bekerjasama dengan NGO dan usahawan sosial yang berkaitan untuk menyalurkan bantuan makanan, barangan penjagaan kesihatan dan tempat perlindungan untuk mereka dengan peruntukan sebanyak 25 juta ringgit. Sebelum ini, kerajaan telah bersetuju untuk menangguhkan bayaran balik PTPTN kepada semua peminjam selama 6 bulan melibatkan kutipan sebanyak 750 juta ringgit. Kini kerajaan bersetuju memberikan penangguhan bayaran balik pinjaman untuk tempoh yang sama kepada peminjam Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran ataupun PTPK mulai 1 April 2020 sehingga 30 September 2020 dengan anggaran kutipan sebanyak 149.2 juta ringgit. Inisiatif ini akan memanfaatkan seramai 174,500 orang peminjam. Pada masa ini, MySalam menyediakan manfaat kepada golongan B40 yang dimasukkan ke hospital kerana jangkitan COVID-19. Pesakit boleh menuntut bayaran penggantian pendapatan sebanyak RM50 sehari untuk tempoh maksimum 14 hari. Sebagai tambahan kepada inisiatif ini, sukacita saya mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk memanjangkan manfaat ini kepada golongan B40 yang dikuarantin sebagai pesakit di bawah siasatan ataupun PUI. Saya sedar bahawa ada di kalangan saudara-saudari yang menabung untuk simpanan hari tua dalam skim persaraan swasta ataupun PRS. Dalam keadaan yang sukar pada waktu ini, tentulah saudara-saudari memerlukan wang tunai daripada apa jua bentuk simpanan untuk digunakan bagi menampung perbelanjaan harian. Sehubungan itu, kerajaan membenarkan pengeluaran pra-persaraan daripada akaun B skim persaraan swasta sehingga jumlah RM1,500 bagi setiap ahli tanpa sebarang penalti cukai dalam tempoh bulan April sehingga Disember 2020. Saya juga tahu keperitan yang dihadapi oleh golongan B40 di kawasan bandar, terutamanya mereka yang tinggal di projek perumahan rakyat dan perumahan awam. Sehubungan itu, kerajaan bersetuju untuk memanjangkan pengecualian bayaran sewa bagi PPR daripada sebulan yang diumumkan sebelum ini kepada 6 bulan dengan jumlah kos sebanyak RM3 juta ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Pengecualian pembayaran sewa ini melibatkan 3,636 unit rumah PPR disewa atau transit di bawah pengurusan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bagi unit sewa untuk milik pula, penangguhan pembayaran bulanan diberikan selama 6 bulan bagi pembayaran balik pembiayaan bermula bulan April sehingga September 2020. Penangguhan pembayaran ini melibatkan kos RM5.7 juta bagi 4,649 unit rumah. Manakala bagi perumahan awam pula, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memberi pengecualian yang sama yang memanfaatkan lebih 40,000 penyewa. Saya menyeru kepada kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan lain supaya memberikan pengecualian yang sama bagi meringankan beban penghuni PPR di negeri masing-masing. Kerajaan juga bersetuju untuk memberikan pengecualian sewaan selama 6 bulan
untuk semua premis milik kerajaan persekutuan seperti kantin sekolah, taska, kafeteria, kedai serba nikah dan lain-lain. Dan ini termasuk semua premis milik agensi dan badan berkanun kerajaan persekutuan. Saya juga menggesa agar kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan GLC memberikan pengecualian yang sama. Dalam pakej rangsangan ekonomi yang lepas, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 500 juta ringgit bagi tujuan pemberian diskaun 15% ke atas bil elektrik sektor pelancongan dan 2% bagi sektor komersial, industri, pertanian dan isi rumah di Semenanjung Malaysia mulai 1 April 2020. Sebagai tambahan, kerajaan bersama Tenaga Nasional Berhad akan menambah peruntukan sebanyak 530 juta ringgit lagi untuk memberikan diskaun berperingkat antara 15% sehingga 50% mengikut penggunaan kadar elektrik dengan had maksimum 600 kW sebulan. Diskaun 50% ini akan diberikan kepada penggunaan elektrik bawah 200 kW, 25% bagi penggunaan antara 201 sehingga 300 kW dan 15% bagi penggunaan 301 sehingga 600 kW. Diskaun ini akan berkuat kuasa bagi tempoh 6 bulan mulai bil bulan April 2020. Sementara itu, diskaun sebanyak 2% seperti dimaklumkan sebelum ini akan terus dinikmati oleh semua pengguna isi rumah. Bagi industri telekomunikasi dan multimedia, beberapa pakej khas akan ditawarkan dengan kerjasama syarikat-syarikat telekomunikasi. Antara pakej khas yang akan ditawarkan ialah internet percuma. Internet percuma pada semua pelanggan dengan nilai 600 juta ringgit bermula 1 April 2020 sehingga tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Keselamatan ini tamat. Selain itu, tambahan 400 juta ringgit lagi akan dilaburkan untuk meningkatkan liputan dan keupayaan rangkaian bagi mengekalkan ketersediaan dan kualiti rangkaian telekomunikasi yang tinggi dan mampan. Kerajaan juga tidak lupa untuk menjaga kebajikan semua penjawat awam yang terus setia menjalankan amanah kepada negara. Bagi menghargai sumbangan mereka, kerajaan akan memberikan bantuan tunai sebanyak RM500 secara one-off kepada lebih 1.5 juta penjawat awam grade 56 dan ke bawah, termasuk mereka yang bekerja secara kontrak. Bayaran akan dibuat pada bulan April 2020. Sumbangan pesara kerajaan juga tidak dilupakan. Dengan ini, kerajaan akan menyalurkan bantuan sebanyak RM500 secara one-off kepada lebih 850,000 pesara kerajaan juga pada bulan April 2020. Dalam tempoh kritikal ini, adalah penting untuk memastikan bekalan makanan kekal terjamin dan mencukupi. Kerajaan akan memperuntukkan sebanyak RM1 bilion kepada dana jaminan makanan. Selain itu, kerajaan juga akan terus menyalurkan pelbagai bantuan kepada petani, penternak dan nelayan, termasuklah dalam bentuk bantuan input pertanian, ternakan dan perikanan untuk menggalakkan pengeluaran domestik. Kerajaan juga akan memperuntukkan sebanyak RM100 juta bagi menyediakan kemudahan infrastruktur tempat penyimpanan dan pengagihan makanan serta program integrasi tanaman. Sebagai langkah tambahan, kerajaan akan menyediakan dana khas antara RM100,000 sehingga RM200,000 kepada setiap pertubuhan peladang kawasan dan pertubuhan nelayan kawasan yang berdaya maju untuk membangunkan projek agro makanan jangka pendek yang boleh mengeluarkan hasil dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. Ini untuk memastikan bekalan makanan terjamin.
Langkah ini akan melibatkan peruntukan sebanyak 64.4 juta ringgit. Kerajaan juga akan memperkenalkan program subsidi upah untuk membantu majikan mengekalkan pekerja. Dalam keadaan yang sukar ini, saya tidak mahu lihat pekerja dibuang kerja dan hilang pendapatan. Menerusi program ini, kerajaan akan menjadikan upah sebanyak RM600 sebulan bagi setiap pekerja untuk tempoh 3 bulan. Program ini dikhususkan kepada pekerja yang berpendapatan di bawah RM4,000 dan majikan yang mengalami penurunan pendapatan lebih 5% sejak 1 Januari 2020. Majikan mesti memastikan mereka tidak membuang pekerja atau mengarahkan mereka mengambil cuti tanpa gaji bagi tempoh 3 bulan selepas program ini dilaksanakan. Selain itu, majikan juga tidak dibenarkan memotong gaji sedia ada pekerja. Langkah ini dijangka memanfaatkan 3.3 juta orang pekerja dengan peruntukan sebanyak RM5.9 bilion. Saya tahu pendapatan harian pemandu e-hailing sepenuh masa turut terjejas berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bagi meringankan beban mereka, kerajaan akan memberikan bantuan secara one-off sebanyak RM500 kepada 120,000 pemandu e-hailing dengan peruntukan sebanyak RM60 juta. Dalam pakej ransangan ekonomi sebelum ini, kerajaan telah mengumumkan pemandu teksi akan menerima bayaran one-off sebanyak RM600 mulai 1 April 2020. Bagi memastikan kebajikan pekerja yang terlibat dengan kontrak perkhidmatan seperti perkhidmatan pembersihan dan bekalan makanan bermasak di sekolah, IPTA, institusi latihan awam serta agensi-agensi lain kerajaan termasuklah badan berkanun, kerajaan bersetuju untuk membayar gaji yang ditanggung oleh kontraktor yang terlibat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan walaupun pekerja tidak hadir bekerja. Lebih 80,000 pekerja akan menerima manfaat daripada inisiatif ini yang melibatkan peruntukan berjumlah RM110 juta. Selain itu, kerajaan juga bersetuju untuk memanjangkan tempoh kontrak perkhidmatan yang berkenaan selama sebulan sebagai trade-off dengan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana, termasuk usahawan mikro, kerajaan dan Bank Negara Malaysia akan menyediakan dana tambahan berjumlah RM4.5 bilion yang merangkumi 5 inisiatif utama. Pertama, menambah dana dalam tabung bantuan kemudahan khas atau Special Relief Facility untuk PKS sebanyak RM3 bilion menjadikan jumlah keseluruhannya RM5 bilion. Selain itu, kadar faedah bagi keseluruhan dana ini akan dikurangkan daripada 3.75% kepada 3.5%. Kedua, meningkatkan saiz dana sebanyak RM1 bilion kepada RM6.8 bilion di bawah kemudahan semua sektor ekonomi bagi meningkatkan lagi akses pembiayaan kepada PKS. Ketiga, menyediakan dana tambahan sebanyak RM500 juta di bawah skim kredit mikro yang menjadikan jumlah keseluruhan RM700 juta bagi pembiayaan mudah. Skim ini akan dikendalikan oleh Bank Simpanan Nasional dengan menawarkan kadar faedah 2% sahaja tanpa cagaran. Syarat kelayakan pinjaman juga dilonggarkan dengan minimum 6 bulan operasi berbanding setahun operasi. Amaun pembiayaan juga ditingkatkan daripada maksimum RM50,000 kepada RM75,000 bagi setiap usahawan. Inisiatif ini adalah terbuka kepada semua usahawan mikro dalam semua sektor perniagaan, termasuklah pengusaha taska,
operator bas dan teksi, industri kreatif dan peniaga di atas talian. Keempat, PKS yang mempunyai rekod perniagaan kurang daripada 4 tahun juga boleh memanfaatkan skim BIS Mula E dan BIS Wanita E, Syarikat Jaminan Kredit Malaysia Berhad CGC, untuk pembiayaan sehingga RM300,000. Kelima, Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan atau SJPP akan menyediakan kemudahan jaminan bernilai RM5 bilion selain meningkatkan kadar jaminan daripada 70% kepada 80% bagi syarikat PKS yang menghadapi masalah mendapatkan pinjaman. Menerusi inisiatif di atas, saya percaya institusi kewangan akan terus memberikan sokongan padu kepada PKS yang berdaya maju, lebih-lebih lagi dalam menghadapi cabaran ekonomi yang agak muram pada masa ini. Saya juga prihatin dengan nasib pemilik-pemilik syarikat yang mengalami masalah aliran tunai. Untuk membantu saudara-saudari yang tertekan dengan masalah ini, kerajaan akan melaksanakan beberapa langkah. Pertama, KWSP akan memperkenalkan program khidmat rundingan majikan pada 15 April 2020. Perkhidmatan ini merangkumi pilihan penangguhan bayaran, penstrukturan dan penjadualan semula sumbangan majikan. Langkah ini dijangka memberikan penjimatan aliran tunai kepada majikan yang dianggarkan berjumlah RM10 bilion. Inisiatif ini akan memanfaatkan lebih 480,000 PKS dan syarikat yang terjejas di samping menyelamatkan lebih 8 juta pekerjaan. Kedua, mengecualikan pembayaran levy tabung pembangunan sumber manusia HRDF bagi semua sektor untuk tempoh 6 bulan mulai bulan April 2020. Langkah ini dijangka membantu aliran tunai syarikat dengan penyimatan keseluruhan bernilai RM440 juta. Ketiga, dengan rasa peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh kira-kira 750,000 PKS, kerajaan juga membenarkan penangguhan bayaran ansuran cukai pendapatan pada semua PKS untuk tempoh 3 bulan mulai 1 April 2020. Ini adalah tambahan kepada langkah yang diumumkan terdahulu di mana kerajaan telah memberikan penangguhan bayaran ansuran cukai kepada perniagaan yang terjejas dalam sektor pelancongan selama 6 bulan bermula 1 April 2020. Bagi sektor lain yang turut terkesan, mereka dibenarkan untuk meminda jumlah cukai pendapatan yang dikenakan pada bulan ketiga, ke-6 dan ke-9 ansuran dalam tempoh asas perniagaan. Seperti yang telah diumumkan sebelum ini, bagi membantu PKS serta individu, kerajaan menyambut baik kesanggupan institusi perbankan untuk menawarkan penangguhan atau moratorium bayaran pinjaman selama 6 bulan, penukaran baki kad kredit pada pinjaman berjangka dan penstrukturan semula pinjaman korporat. Langkah ini adalah penting untuk membolehkan syarikat terus berkemampuan untuk mengekalkan pekerjaan dan segera meneruskan aktiviti perniagaan masing-masing. Inisiatif ini melibatkan jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya RM100 bilion. Dan saya pasti anda yang meminjam dengan bank untuk membeli kereta, rumah dan lain-lain boleh menarik nafas lega sedikit dengan inisiatif ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Saya berpihak kerajaan amat berterima kasih kepada Bank Negara Malaysia dan industri perbankan yang menawarkan kelonggaran ini. Sebagai balasannya, kerajaan bersetuju supaya pendapatan pihak bank daripada faedah atau keuntungan ke atas pinjaman atau pembiayaan yang terlibat
dengan penangguhan bayaran balik pinjaman atau pembiayaan ini hanya dikenakan cukai apabila pendapatan tersebut diterima selepas tempoh moratorium. Selain itu, langkah moratorium akan dipanjangkan dan dilaksanakan bagi pinjaman dengan tekun, MARA dan koperasi serta mana-mana agensi kerajaan yang memberikan pinjaman pada PKS mulai 1 April 2020. Bagi membantu usahawan B40 dan rakyat yang hilang mata pencarian, satu program keuangan sosial akan diperkenalkan dengan kerjasama antara institusi perbankan Islam, Majlis Agama Islam Negeri dan rakan-rakan pelaksana utama. Sumbangan keuangan sosial akan disalurkan dalam bentuk modal permulaan bagi usahawan mikro menggunakan dana zakat dan dipadan dengan pembiayaan mikro pada kadar yang berpatutan. Fasa pertama yang melibatkan kerjasama antara Bank Islam Malaysia Berhad dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan bermula dalam bulan Mei 2020. Usahawan yang layak akan diberi latihan keusahawanan, pengurusan keuangan dan sokongan untuk membangunkan perniagaan yang dipilih. Saya faham sektor korporat juga terjejas dengan situasi yang kita hadapi pada waktu ini. Sektor ini tidak akan diabaikan. Justru kerajaan menyambut baik usaha institusi perbankan yang bersedia untuk menstruktur semula bayaran balik pinjaman sektor korporat bersesuaian dengan prestasi perniagaan mereka. Selain itu, kerajaan juga akan menyediakan kemudahan skim jaminan berjumlah 50 bilion ringgit dengan jaminan sehingga 80% daripada jumlah pinjaman bagi tujuan membiayai keperluan modal kerja. Skim ini akan diuruskan dan tertakluk kepada penilaian kredit oleh Dana Jamin. Kemudahan ini disasarkan kepada perniagaan yang berdaya maju dalam semua sektor yang menghadapi kesukaran akibat wabak COVID-19. Saiz minimum pinjaman yang layak dijamin ialah 20 juta ringgit bagi setiap perniagaan. Kemudahan ini akan disediakan untuk permohonan mulai 1 Mei sehingga 31 Disember 2020 atau sehingga dana jaminan digunakan sepenuhnya. Daripada semua bantuan kerajaan ini, saya nak beri satu contoh. Contoh mudah supaya saudara-saudari senang kira. Contohnya, Makcik Kiah kita. Makcik Kiah ni penjual goreng pisang dan duduk katalah di PPR Desa Tun Razak. Yang suaminya adalah juga pesara kerajaan dan sekarang ini bawa Grab atau Grab. Anak Makcik Kiah ni adalah peminjam PTPTN. Pendapatan isi rumah Makcik Kiah di bawah RM4,000 sebulan. Dengar baik-baik saya jelaskan. Saya nak bantu buat pengiraan berapa keluarga Makcik Kiah ni akan dapat. Keluarga Makcik Kiah akan dapat bayaran prihatin nasional sebanyak RM1,600. Tambah lagi dengan baki BSS sebanyak RM600. Bantuan pesara kerana suaminya pesara sebanyak RM500. Bantuan tunai e-hailing kerana suaminya membawa kereta sebanyak RM500. Dan bantuan orang bujang kerana anaknya juga bujang sebanyak RM800. Kalau suami Makcik Kiah berkhidmat dengan rela pula tu, dia juga akan dapat RM200 sebulan sehingga wabaknya berakhir. Keseluruhan pemberian tunai yang keluarga Makcik Kiah akan dapat ialah sekurang-kurangnya RM4,200. Selain itu, keluarga Makcik Kiah juga akan dapat penjimatan sewa PPR selama 6 bulan sebanyak RM744. Penjimatan penangguhan pinjaman kenderaan selama 6 bulan sebanyak RM1,800. Penjimatan bayaran bil elektrik selama 6 bulan sebanyak RM120.
Anak Makcik Kiah juga akan dapat pinjaman penjimatan daripada penangguhan bayaran balik PTPTN selama 6 bulan sebanyak RM1,200. Kalau Makcik Kiah ada buat pinjaman kredit mikro pula untuk perniagaan goreng pisang dengan bayaran balik pinjaman sebanyak RM100 sebulan, Makcik Kiah akan dapat pinjimatan sebanyak RM600. Keseluruhan penjimatan ialah sebanyak RM4,464. Jadi keseluruhan nilai manfaat yang akan diterima oleh keluarga Makcik Kiah ni, termasuklah pemberian tunai dan penjimatan ialah sebanyak RM8,664. RM8,664. Jadi Makcik Kiah pun agak bolehlah tersenyum sikit dengan kiraan yang saya buat ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, langkah yang telah diperkenalkan dalam pakej ini juga bertujuan untuk memastikan aktiviti ekonomi negara ini berterusan, terutamanya dengan penyaluran tunai melalui bantuan prihatin nasional. Di samping itu, kerajaan akan memberikan tumpuan kepada aktiviti pelaburan domestik yang mempunyai kesan pengganda yang tinggi dan mengekalkan pekerjaan. Untuk tujuan ini, kerajaan telah mengenal pasti beberapa projek kecil seperti menambah baik jalan, menaik taraf sekolah daif di Sabah dan Sarawak, membersihkan rumah ibadat dan balai polis serta meningkatkan kemudahan pelancongan yang akan memanfaatkan kontraktor kelas G1 hingga ke G4. Dan bagi tujuan ini, peruntukan sebanyak RM2 bilion akan disediakan. Pada masa yang sama, projek kecil bernilai RM2 bilion yang diumumkan dalam paket sebelum ini akan mula dilaksanakan pada bulan April 2020. Projek-projek ini termasuk projek infrastruktur di kawasan Felda dan lain-lain bernilai RM600 juta, projek membaik pulih sekolah daif di Sabah dan Sarawak bernilai RM350 juta, dan projek membaik pulih perumahan rakyat termiskin bernilai RM150 juta. Kerajaan juga akan meneruskan pelaksanaan semua projek yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2020 termasuk ECRL, MRT 2 serta Pelan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara. Usaha ini selaras dengan fokus kerajaan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kekal mampan. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, pakej prihatin ini merupakan manifestasi kerajaan yang mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan akan membuat suntikan fiskal langsung berjumlah RM25 bilion untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan pemilik perniagaan dalam mengharungi cabaran ekonomi yang sukar ini. Strategi dan langkah yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan kepada keupayaan fiskal semasa dan ketersediaan mudah tunai pasaran keuangan domestik yang mencukupi. Kerajaan akan sentiasa memastikan akaun semasa fiskal mempunyai lebihan dan tidak menggunakan pinjaman untuk membiayai perbelanjaan operasi. Hampir semua langkah ini adalah secara one-off supaya tidak membebankan keuangan kerajaan persekutuan dalam jangka masa sederhana. Langkah ini penting untuk memastikan kedudukan fiskal dan hutang negara sentiasa mampan. Sehubungan itu, kerajaan perlu kembali melaksanakan langkah konsolidasi fiskal dalam jangka masa sederhana bagi mewujudkan ruang fiskal untuk jangka masa panjang. Seperti mana yang telah diumumkan semalam, untuk menzahirkan keprihatinan dan kepedulian pimpinan kerajaan terhadap keperitan rakyat pada masa ini, saya dan rakan-rakan dalam Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri bersetuju agar 2 bulan gaji kami semua dipotong dan disalurkan ke dalam tabung COVID-19. Tabung ini akan digunakan untuk membantu saudara-saudari yang terjejas dengan penularan wabak COVID-19. Selain itu, saya juga telah mengarahkan
semua kementerian mengkaji semula belanjawan masing-masing untuk mencari penjimatan agar ianya dapat digunakan untuk menampung langkah-langkah jangka sederhana bagi menangani wabak virus ini. Saya juga telah mengarahkan Kementerian Keuangan melalui unit laksana untuk memastikan pakej prihatin bernilai 250 bilion ringgit ini sampai kepada saudara dan saudari semua dengan cepat. Saya tahu saudara-saudari yang berada di rumah-rumah panjang di Sarawak, di Sabah, penempatan orang asal, di kawasan-kawasan yang jauh di pedalaman di segenap curug rantau negara ini mungkin bimbang bantuan yang disediakan oleh kerajaan lambat sampai. Dan untuk itu Kerajaan Persekutuan akan bekerjasama dengan kerajaan negeri khususnya di Sabah dan Sarawak untuk pastikan semua bantuan yang disediakan oleh kerajaan sampai dengan cepat. Saudara-saudari yang saya kasihi, we are a nation at war with invisible forces. The situation we are now facing is unprecedented in history. And this government may not be the government that you voted for. But I want all of you to know that this government cares for you. I accepted the fact that I came in as Prime Minister, as your Prime Minister, not at the best moment. I face political, economic, and health crisis all at the same time. And this unprecedented situation, of course, requires unprecedented measures. So, my dear brothers and sisters, and the children of this beloved country, whether you are a Malay, Chinese, Indian, Sikh, Iban, Kadazan, Dusun, orang asal, please bear with me. And of course, my friends in the cabinet and the government. We are not perfect, but we are doing the best we can to pull through this crisis together as one nation. And God willing, we'll come out stronger when this crisis ends and the dust settles, insyaAllah. Saya minta sokongan daripada saudara dan saudari sekalian. Marilah kita berganding bahu mengharungi krisis ini bersama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of the few Orang Asli community which has really set up a specific group which is have their own community nursery, they're planting back the forest, they're daily patrolling the area, preventing fire, and they've been incredibly successful. And to me, the way to reward the success would be to recognize